3 cos 2x. Y sama dengan 3 cos 2x. Jadi Y sama dengan 3 cos 2x. 3 inilah yang menentukan amplitude tadi tu. Jadi 3 inilah yang menentukan nilai maksimum, nilai minimum. Jadi maka M sama dengan 3 sebab M ni amplitude yang positif. N ni adalah nilai minimum yang dekat bawah bahagian negatif. Jadi N ni adalah negatif 3. Okey, senang je kan? Sebab apa? Dia just tanya amplitude. Jadi untuk 15C1 ni direct je, straightforward je. Kita ambil je nilai amplitude tu. Okey, seterusnya nombor 2. Nombor 2 dia suruh cari koordinat. Okey, kita tulis dalam bahasa Melayu lah. Koordinat P dan Q. Okey, jadi tengok dulu P dan Q ni dekat mana. Kita tengok P dekat mana. Okey, P dekat sini, Q dekat sini. Okey, P dan Q. Jadi macam mana nak cari P dan Q? Dia nak tahu koordinat. Bila maksudnya koordinat, kita kena tahu paksi X dan paksi Y. Jadi kita kena tahu paksi X dengan paksi Y tadi tu. Okey, kalau kita tengok dekat sini, untuk P ni dekat paksi X. Paksi X dia adalah 90 darjah, paksi Y dia adalah N. Jadi paksi X dia 90 darjah, paksi Y dia adalah N. N tadi tu kita dah dapat negatif 3. Jadi kat sini P koordinat dia adalah 90 darjah negatif 3. Okey, untuk P senang. Sebab dia straightforward sahaja. Betul tak? Okey, lagi seterusnya apa kita nak tahu? Kita nak tahu Q. Okey, Q ni kalau kita tengok paksi Y dia adalah kosong. Paksi X dia duduk dekat sini. Duduk antara 270 dengan 360. Jadi pertama sekali ni kita nak tahu Q ni dia punya duduk dia dekat sini. Theta kan? Kita letak nama dia sebagai theta lah. Sebab kita tak tahu dia punya sudut berapa. Jadi kita tulis dia theta untuk paksi X, kosong untuk paksi Y. Jadi untuk cari theta, kita kena bahagi antara dua ni. Sebab Q ni dia duduk antara 270 dan 360. Jadi nak tahu cara dia, kita kena tambah dua-dua, baru bahagi 2. 360 bahagi dengan 2, kita dapat nilai dia adalah 315 darjah kan. Okay, untuk secara tekan kalkulator dia, rasanya boleh kot, semua boleh tekan kot kan. 270 tambah 360 bahagi dengan 2 kan. Sebab apa kena bahagi dengan 2? Sebab dia duduk dekat tengah-tengah. Nampak kan? Theta ni, jadi theta ni adalah 315 darjah. Okay, jadi maksud dia Q, koordinat untuk Q adalah 315 darjah kosong. Senang je. Macam tu je cara dia. Betul tak? Sebab apa? Semua maklumat dah ada dalam graf. Cumanya kita nak kena fahamkan je kan. Macam nilai M dan N tadi tu dia nak tanya, sebenarnya dia nak tahu nilai maksimum, nilai minimum. Kita boleh tahu daripada fungsi graf. Kita boleh tengok kat sini, kita boleh tahu fungsi graf tadi tu. Sama juga untuk koordinat P dan Q ni, tengok je paksi X dan paksi Y. Okay, jadi itu untuk soalan 15C. Okay, seterusnya soalan 15D. Okay, kita besarkan dulu. Okay, jadi kita tengok dulu. Apa soalan dia kata? Dia kata dalam rajah di sebelah, Azizul duduk di atas sebuah buaian. Okay, ni Azizul ni. Kan? Dia tengah duduk atas buaian. Okay, buaian tu berayun. Buaian itu berayun ke hadapan dan ke belakang. Diberi cos theta adalah 0.7880 dan panjang tali buaian itu ialah 2.1 meter. Lakar satu fungsi trigonometri untuk mewakili ayunan buaian itu. Seterusnya, nyatakan jenis fungsi trigonometri itu. Okey. Anggapkan Azizul bermula daripada kedudukan P. Okey.
Jadi untuk macam ni kita tengok. Jadi Azizul ni dia start daripada P. Dia pergi daripada P, dia pergi ke sini. And then dia patah balik ke P, dia pergi ke sini. Sama, dia berulang. Jadi dia maksudnya dia kalau kita nak anggapkan sebagai ke kiri ni adalah positif, ke kanan adalah negatif. Jadi kat sini adalah negatif, kat sini adalah positif. Ini anggapan lah. Sebab apa? Naik itu kita anggap sebagai positif. Turun tu kita anggap sebagai negatif. Macam tu. Okay, jadi untuk graf dia, kita boleh dapat graf dia macam mana bentuk dia agak-agak. Jadi bentuk dia, kita akan dapat bentuk dia seperti ini. Jadi dia naik, lepas tu dia turun. Okay. Jadi graf dia macam ni lah kan. Nanti korang buat lah lawa-lawa kan. Jadi bentuk dia sepatutnya sin lah. Okay, ni bentuk dia. Kita akan dapat fungsi sin. Sebab apa dia naik, lepas tu dia turun. Dia naik, lepas tu turun. Jadi ini adalah sesaran. Ini adalah masa. Masa dalam saat. Okay, jadi ini untuk 15D1. Sebab 15D1 ni dia minta kita lukis je bentuk trigonometri. Okay, seterusnya 15D2. 15D2 dia kata hitung nilai theta. Seterusnya hitung nilai A. A ni adalah tinggi kan. A ni adalah tinggi. Alright, jadi untuk menghitung nilai theta, jadi kalau kita tengok dia kata cos theta adalah 0.7880 kan. Dia kata cos theta adalah 0.7880. Okey, kita sebelum ni awal-awal lagi kita dah belajar pasal kuadran kan. Kita dah belajar pasal kuadran. Jadi sebenarnya graf ni kalau kita tengok graf dia macam ni. Dia macam ni. Jadi kita ada kuadran pertama, kita ada kuadran kedua, kita ada kuadran ketiga dan kuadran keempat. Jadi kat sini semua ataupun cara cikgu hafal lah. Sini all adalah positif. Kat sini adalah sin saja positif. Kat sini tan saja positif. Kat sini adalah cos saja positif. And sebab cara cikgu hafal adalah add sugar to coffee. Cara korang hafal tak tahulah kan cikgu korang ajar macam mana. Jadi terpulang dekat korang. Cara ingat dia. Jadi kat sini all ni positif. Sin ni positif, tan ni positif, cos ni positif. Okay, jadi dia bukan dekat kuadran pertama sebab theta ni nampak ni, theta ni besar. Lebih daripada 90 darjah. Jadi memang dah bukan dekat. Jadi kita tengok kita tengok cos theta dia bagi tahu cos theta adalah 0.7880. Jadi nilai 0.7880 ni adalah positif. Jadi yang positif untuk cos ada dua je antara kuadran pertama dengan kuadran keempat. Kan? Sebab cos ada dua je. Jadi dia bukan kuadran pertama sebab kalau kita tengok darjah ni dia lebih daripada 90 darjah. Kan? Dia lebih daripada 90 darjah. Okay, jadi dia adalah berada di dalam kuadran keempat. Jadi theta berada dalam sukuan keempat. Okay, dalam bahasa Melayu dia dalam sukuan keempat. Tak dengar tak clear sangat Sekarang dengar tak? Dengar je kau dengar. Dengar sebab ada yang cakap tak dengar. Okey. Okey, jadi theta ni berada dekat sukuan keempat sebab apa? Sebab cos ni positif. Nampak? Daripada sini kita tengok. Cos theta sama dengan 0.7880. Jadi cikgu ulang balik. Dia bukan dekat kuadran satu. Jadi kita ada dua pilihan je sebenarnya. Kita ada dua pilihan. Sama ada sukuan pertama atau sukuan keempat. Sebab apa? Cos. Cos positif dekat 1 dengan 4 je. Tapi dia bukan dekat sukuan pertama sebab kalau tengok theta ni lebih daripada 90 darjah. Jadi dia berada dalam sukuan keempat. Okay, bila dia berada dalam sukuan keempat, sekarang ni kita kena tengok dia punya reference angle ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah sudut rujukan. Okay, jadi macam mana nak dapat sudut rujukan? Jadi kita kena buat macam ni. Okay,
Jadi sekarang ni kita nak theta. Jadi cos ni pindah dekat sebelah kanan. Cos negatif 1, 0.7880. Okay, keluarkan kalkulator. Kat sini ada kalkulator. Jadi shift cos 0.7880 sama dengan 38. Okay, jadi theta kita adalah 38. Tapi theta 38 ni apa? 38 ni adalah sudut rujukan. Okay. Try ingat balik apa itu sudut rujukan kan? Sebab dalam awal-awal dulu kita dah belajar. Jadi 38 ni adalah sudut rujukan. Sekarang ni bila nak tahu theta dia kita kena 360 tolak dengan 38, barulah kita dapat nilai dia. Sebab kita tahu dia dekat kuadran keempat. Kuadran keempat ni mesti lebih daripada 270. Jadi 360 tolak 38 kita dapat tahu theta ni adalah 322 darjah. Tapi soalan ni tak habis lagi. Kita sambung sebelah dia. Okey, jadi kita dah dapat sambung 15G2. Okey. Jadi kita dapat theta dia tadi adalah sama dengan 322 darjah. Okey, kita tulis lawa-lawa sikit. 322 darjah. Okey, apa lagi kita boleh buat? Sekarang ni kalau kita tengok kalau kita tengok gambaran dia, gambaran untuk buaian tadi tu, kita boleh buat dia dalam bentuk segitiga sebenarnya. Jadi bentuk dia macam ni. Ini adalah P, ini adalah 2.1 meter, ini adalah T. Jadi ini adalah Q, ini ada satu ketinggian. Ketinggian tu kita panggil dia sebagai A. Ketinggian ni kita panggil dia sebagai A. Jadi ada dua soalan kan kalau pasan tadi. Soalan pertama dia suruh cari theta, dia suruh cari sudut P dan cari A. Kita tengok balik soalan dia. Okey, jadi kat situ. Okey, lagi satu cikgu nak tunjukkan kenapa cikgu boleh dapat segitiga tadi tu kan. Cikgu dapat segitiga tadi tu daripada yang ni lah. Kalau kita nak ambil separuh je, kita boleh dapat segitiga dia macam ni. Kan? Kita boleh dapat segitiga dia macam ni. Jadi kat sini kita letak dia sebagai P. Jadi kita kat sini tulis Q, P, A. Jadi dapatlah segitiga yang macam ni. Kan? Jadi P ni tadi tu, kalau kita ambil dua segitiga, okay, cikgu tulis dalam warna lain. Kalau kita buat dalam dua segitiga, yang ni adalah 38. Yang ni adalah 38 yang kita dapat tadi tu. Sudut rujukan yang kita dapat tadi tu. Jadi bila kita nak tahu separuh saja, separuh maksudnya kita nak tahu yang ni saja. Jadi yang ni kita tulis dia sebagai sudut P. Bila kita nak tahu separuh saja, jadi 38 bahagi dengan 2. Dapatlah 19 darjah. Sorry silap. 19 darjah. Jadi sudut P ni kita tahu adalah 19 darjah. Okey, yang ni adalah 19 darjah. Okey, lagi apa yang kita boleh tahu? Sekarang ni kita ada PQ, kita ada ST, kan? Jadi sekarang ni kita ada belajar ni kan, toa, sin. Okay, ni yang belajar bahasa Inggeris lah kan. Yang bahasa Melayu korang buat dalam bahasa korang. Sin adalah opposite hypotenuse. Jadi opposite yang mana? Opposite yang ni. Ini adalah hypotenuse, ini adalah adjacent. Kita ada C, A over H, kita ada T, kita ada tan. Ni cos. Kita ada tan opposite bahagi dengan adjacent. Sebab cikgu gunakan bahasa Inggeris kan. Kalau korang yang belajar bahasa Melayu tu lebih kurang lah, sama je kan. Maksudnya sudut bertentangan, sudut sisi dengan hypotenuse. Okay, jadi kalau kita tengok sudut kita 19 kat sini. Jadi yang bertentangan yang depan dia. Jadi ini adalah O ataupun dalam bahasa Inggeris dia opposite. Yang sisi dia yang sebelah dia kan. Sisi kan maksud dia orang yang rapat sebelah kita. Jadi A. Hypotenuse yang paling panjang ataupun yang bertentangan dengan 90 darjah. Ini adalah hypotenuse. Sekarang ni kita nak gunakan A dengan H. Sebab apa nak gunakan A dengan H? Sebab kita tahu ketinggian P dengan R ni adalah 2.1. Tinggi semua ni adalah 2.1. Okay, cikgu padam yang biru ni lah. Supaya tak keliru kan. Okay, tinggi yang P sampai R
adalah 2.1. Kenapa agak-agak? Sebab apa? Ini adalah radius, kan? Bila radius ataupun dalam bahasa Melayu dia jejari dia sentiasa sama. Jadi kalau jejari ni 2.1 meter, sini pun 2.1 meter. Jadi P dengan R ni adalah 2.1 meter juga. Okey, sekarang ni kita nak gunakan A ataupun kita nak gunakan PQ. Dan kita nak gunakan nilai yang kita ada iaitu hypotenuse. Kita ada nilai hypotenuse. Jadi sekarang ni apa yang kita nak buat? Kita nak tulis dia sebagai cos 19 darjah adalah apa dia? Adjacent bahagi hypotenuse. Jadi A kita nak guna ni je, P dengan Q. Jadi tulis kat sini PQ bahagi dengan hypotenuse 2.1. Kita nak cari nilai PQ tadi. Bila nak cari nilai PQ, jadi 2.1 ni naik atas, jadi PQ adalah 2.1 darab cos 19 darjah. Jadi PQ kita dapat, tekan kalkulator, 2.1 cos 19 darjah. Okay, lagi satu, make sure korang punya kalkulator dia tulis perkataan D. D ni maksudnya dalam degree. Kalau dia tulis dalam perkataan R tu maksudnya salah. Tukar balik kepada degree. Sebab korang akan dapat nilai yang salah nanti. Okay, jadi 1.9855 ataupun kita boleh bundarkan, kita ambil 1.986 saja. Jadi PQ adalah 1.986. Kita nak cari A ni. Kita nak cari yang A. Jadi semua ni adalah 2.1. Kita nak tahu A macam mana? Jadi A adalah, maka A adalah 2.1. Ambil yang panjang semua ni. Tolak dengan 1.986 kita dapat tadi. Tolak 1.986. Akhir sekali kita akan dapat. Jawapan dia adalah 0.114 meter. Okay, jadi itu adalah jawapan dia. Okay. Jadi kalau ada yang tak faham, boleh tulis dekat chat ataupun bagi tahulah, kan. Okay, jadi itu adalah 15D1. Kita tengok balik soalan dia, dia minta sudut theta. Jadi theta kita dah dapat 322. Jadi kat sini kita dah dapat 322. And then kita dah dapat nilai A 0.114 meter. Alright, seterusnya. Jadi untuk soalan-soalan ni kita dah selesai sampailah soalan 15D. Sekarang ni kita nak sambung. Kita nak tengok kalau dalam kertas satu apa bentuk soalan dia. Jadi kita akan buat SPM practice 6. Okay, ada kawan kamu tanya kenapa kita gunakan cos negatif 1. Sebab apa? Bila sebelah ni kita tulis sebagai cos. Okay, yang ni kita tulis dalam. Bila sebelah ni kita tulis sebagai cos. Mana tadi? Oh, yang sebelum ni Alright. Bila sebelah ni kita tulis cos theta, pindah sebelah kanan kita akan tulis cos negatif 1. Sama je kalau sin theta. Contohnya kita ada sin theta, adalah nilai dia 0.55 contohnya. Bila kita nak tahu theta, kita pindahkan sebelah kanan, kita akan tulis dia sin negatif 1 0.55. Dia macam tu. Bila kita pindah kanan, dia akan jadi sin negatif 1. Jadi sin negatif 1 ni maksudnya 1 per sin lah sebenarnya, kan. Tapi dekat kalkulator kita gunakan sin negatif 1 tadi tu lah. Dia macam kalau sebelah kiri ni darab, pindah sebelah kanan kita akan bahagi. Okay, faham kan? Alright. Okay, jadi kita sambung. Kita nak tengok soalan SPM practice 6. Okay, kita cuba seberapa banyak yang kita boleh buat hari ni. Okay, jadi sebab kita nak habiskan tajuk ratio dengan graf ni, trigono ni untuk sampai hari ni. Sebab tu next week kita akan masuk bab 7 pula. Sebab kita dah lama sangat dekat bab trigono ni kan. Okay, tengok dulu. Jadi kertas 1, soalan nombor 1. Dia kata dalam rajah di bawah titik P dan titik Q terletak di atas lenggok satu bulatan unit berpusat O. Cari nilai sin X tambah cos Y. Cari nilai sin X, cos Y. Sekejap. Okay, soalan SPM practice 6 kertas 1 soalan 1.
Jadi soalan satu dia kata ada P dengan Q. Ada P dengan Q kat sini. Dia suruh cari nilai sin X tambah cos Y. Okey, macam mana agak-agak kita nak start? Jadi kita tahu sin X sebenarnya adalah apa? Sin X sebenarnya adalah koordinat Y. Sin X sebenarnya adalah koordinat Y. Jadi kalau kita tengok koordinat Y, kita adalah 0.45 kan. Jadi 0.45. Okey, cos X sebenarnya adalah apa? Cos X sebenarnya adalah koordinat X. Jadi cos X kita sebenarnya nilai dia adalah 0.45 tambah 0.37 kan. 0.45 tambah 0.37. Jadi cos X kita adalah, okey, jadi ni sin X. Jadi cos X kita adalah 0.82. Okey, sekejap. Okey, sorry, silap. Cos X sebenarnya adalah X koordinat. Jadi cos X kita adalah 0.37. Okey, cikgu salah ambil. Cos X kita adalah 0.37. Jadi bila kita nak tambahkan sin X tambah dengan cos X, kita akan tambahkan dua-dua 0.45 tambah 0.37. Kita akan dapat jawapan dia adalah 0.82. Jadi untuk soalan satu ni jawapan dia adalah A. Kan? Okay, jadi siapa yang lupa tu ingat balik. Apa maksud sin X, apa maksud cos X. Kan? Jadi sin X tu maksud dia adalah koordinat Y, cos X maksud dia adalah koordinat X. Ingat balik benda tu. Kan? Okay, itu soalan nombor 1. Kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2, dia kata rajah di bawah menunjukkan titik R diplotkan pada satu salah kartes. Cari nilai theta. Okay, so soalan ni dia suruh cari nilai theta. Sekarang ni kita ada apa? Kita ada satu bentuk bulatan. Kan? Kalau kita tengok soalan nombor 2 ni, kita ada satu bentuk bulatan yang mana kita ada koordinat juga. Kan? Jadi ingat balik koordinat. Apa maksud koordinat? Okay, sebelum tu, kita nak ambil segitiga yang dekat sini. Kita nak ambil segitiga yang dekat sini. Okay, jadi cikgu lukiskan. Segitiga tu dia akan berbentuk macam ni. Okay, yang mana dia kata 0.62. Jadi ini 0.62. Si koordinat Y dia adalah 0.78. Jadi 0.78 ni adalah yang ni. Kan? Dia nak nilai theta. Nilai theta tu nak keseluruhan. Tapi kita tengok berdasarkan sudut rujukan. Kan? Ingat lagi sudut rujukan. Jadi kita kena cari dulu theta yang ni. Kita kena cari theta ni sudut rujukan. Okay, jadi bila kita nak tahu sudut rujukan, theta ni kita ada apa? Kita ada, ini adalah, ni apa ni? Ini adalah O, ini adalah A. Ini adalah hypotenuse. Yang cikgu ada buat tadi kan sebelum ni. Jadi bila kita nak cari theta, kita akan tulis dia sebagai tan theta sama dengan O bahagi dengan A. Jadi O kita adalah 0.78 bahagi dengan 0.62. Okay, jadi 0.78 bahagi dengan 0.62. Tapi yang kita nak cari apa? Kita nak cari theta. Jadi theta adalah tan negatif 1 0.78 bahagi 0.62. Kan? Tadi ada kawan tanya kan? Kenapa tan negatif 1? So bila kita nak theta ni, tan ni pindah sini. Jadi dia akan jadi tan negatif 1. Okay, jadi kita nak tekan kalkulator. Berapa gagaknya? Okay, jadi tekan dulu shift tan. Nak selamat buat kurungan. Okay, 0.78 bahagi dengan 0.62.
Jawapan dia adalah 51.51 kan, 51.51 yang mana kita boleh tukar dia kepada sudut. Sekejap, cikgu tengah cari yang sudut tu. Okay, kita boleh tukar dia kepada sudut dan minit. Okay, jadi bila kita nak tahu sudut dan minit dia, kita tulis kat sini. Jadi theta kita adalah 51 sudut 31 minit. Okay, jadi 51, 31. Tapi ingat, yang ni adalah apa dia? Yang ni adalah sudut rujukan. Sudut rujukan. Jadi kalau tengok balik soalan nombor 2 ni, dia lebih daripada 51. Tak mungkinlah daripada sukuan pertama sampai sukuan ketiga dia baru 51 darjah kan. Jadi, apa yang kita perlu buat adalah maka theta sebenarnya adalah 180 tambah dengan 51, 31. Jadi jawapan sebenar dia adalah 231, 31 minit. Jadi jawapan dia adalah C. Jadi soalan 2 jawapan dia adalah C. Okey. Okey, kita sambung soalan nombor 3. Okey, tengok nombor 3 macam mana. Soalan nombor 3. Kalau ada tak faham, bagi tahu ya. Mungkin cikgu kadang-kadang tak perasan lah kan. Tak perasan dekat mesej. Jadi, tanya je. Ni tau. Tengok nombor 3. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan unit. Okay, kalau tengok lambang kat sebelah ni tulis SPM 2017. Maksudnya pernah keluar dekat SPM 2017. Okay, soalan dia kata cari nilai sudut bagi sektor minor POQ. Cari sudut sektor minor POQ. Okay, apa maksud sektor minor? Apa maksud sektor major? Okay, jadi kita ada bulatan macam ni. Jadi bentuk dia macam ni lah. Kita ada minor dengan major. Jadi minor, mana major? Ini adalah major. Ini adalah minor. Sebab apa? Minor ni maksudnya yang kecil lah kan. Kalau kita tengok sektor yang minor adalah yang ni. Jadi yang kita nak cari adalah yang kecil ni. Okay, jadi nak tahu sudut minor. Jadi nak tahu sudut minor, kita kena tahu dulu sudut. Sebab apa bentuk dia, kalau kita tengok sudut minor ni bentuk dia macam ni. Okay, dia ada kat sini sikit, dia ada kat sini sikit. And then yang ni kita tahulah sudut dia adalah 90 darjah. Maksudnya kita kena cari dulu sudut yang ni. Kita kena tahu sudut ni dulu. Kita kena tahu sudut ni berapa. And then tambah dengan 90 darjah. Jadi kita dapatlah nanti sudut keseluruhan. Jadi maksudnya pertama sekali kita nak bahagikan dia. Kita tengok dulu. Ambil yang segitiga ni. Okay, jadi segitiga ni cikgu panggil dia segitiga A lah. Segitiga A. Bentuk dia adalah macam ni. Sekejap. Dapat cikgu lukis lawa sikit. Alright. Jadi segitiga tu bentuk dia adalah macam ni. Jadi dia punya ni adalah 0.5. Yang ni adalah 0.866. Okay. Dari mana cikgu dapat tu? Daripada koordinat. Okay, jadi kita nak tahu theta dia berapa. Nak tahu theta dia berapa? Kita akan gunakan tangent. Jadi tangent theta. Okay, sebab kita tak nak keliru kan. Kita tulis dia sebagai X dengan Y lah. Senang sikit. Okay, yang ni kita tulis sebagai X. Yang ni kita tulis sebagai Y. Jadi kita nak cari X ni. Sama je. Cuma cikgu tukar theta ni dengan X lah. Buat senang sikit nak faham kan. Ni adalah X. Tangent X adalah 0.5 bahagi 0.866. Kenapa 0.5 bagi 0.866? Sebab ini adalah opposite, ini adalah adjacent, ini adalah 90 darjah, ini adalah hypotenuse. Tangent dia toa, ingat macam tu. Tu dalam bahasa Inggeris lah, kalau bahasa Melayu agak-agak macam ni korang hafal. Toa kan? Opposite bahagi adjacent.
Jadi 0.5 bahagi 0.866. Jadi bila kita nak cari X, kita akan tulis dia tan negatif 1 0.5 bahagi 0.866. Cikgu tulis bahagi sebab tak muat lah kat sini kan. Nanti korang tulis lah sebagai pecahan. Okay, jadi kita akan tulis 0.55. 0.5 bahagi 0.866. Kita akan dapat dia punya sudut adalah 30 darjah. Jadi X ni 30 darjah. Maksudnya dah settle untuk X. X dah settle. Nak cari Y pula. Okay, buat kat sebelah ni. Kita nak cari X, Y. Jadi Y, segitiga Y bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam ni. Okay, bentuk dia macam ni. Jadi kalau tengok dia punya koordinat dia 0.707 dengan 0.707. Sekejap. 0.707 dengan 0.707. Jadi 0.707 bentuk dia adalah, jadi ni theta 0.707 0.707. Sekarang ni sama juga, bila kita nak cari tangent Y sama dengan 0.707 bahagi 0.707. Nak cari Y, kita akan buat tan negatif 1 0.707 bahagi 0.707. Okay. Sebab kebetulan dia punya nilai adalah sama. Jadi tekan kalkulator. Bawah ni 0.707. Atas pun 0.707. Dapat 45. Jadi sudut Y adalah 45 darjah. Tapi belum selesai lagi. Ingat tak? Dia kata dia nak sudut major. Sudut minor, sorry. Okay, maka sudut minor adalah, ingat cikgu cakap tadi kita akan tambah Y, tambah X, tambah 90. Jadi Y, ataupun kita ambil X dulu lah. Jadi X kita adalah 30 darjah. Tambah dengan 90 darjah, tambah dengan 45 darjah. Akhir sekali kita akan dapat jawapan dia adalah 165 darjah. Okay, kita tengok 165 ni yang mana satu. Okay, 165 ni adalah B. Jadi jawapan dia adalah B. Okay, ada soalan untuk nombor 3. Senang kan? Cumanya mungkin korang confused sebab korang tak tahu kena bahagikan kan. Sebab apa kita kena bahagi dengan 3 segitiga lah sebenarnya kan. Sebab sudut minor ni mengandungi 3 segitiga. Okay, kita sambung soalan nombor 4. Kalau tak faham boleh beritahu jangan risau. Cikgu takkan marah kan. Cikgu boleh terangkan. Soalan nombor 4 dia kata rajah di bawah menunjukkan dua segitiga bersudut tegak JKL dan JMN. Jadi kita ada JKL. Kita ada segitiga JKL. Kita ada segitiga. Okey, ada kawan tanya kalau sektor major sama juga ke? Sektor major. Okey, kita tengok balik soalan tadi. Mana Okey, yes, betul. Sektor major pun lebih kurang kan. Sama juga. Cumanya kat sini kita akan pakai segitiga yang bawah lah. And then kita akan tolak dengan 90 untuk nak cari yang sebelah ni. Okay, di sini lah. Cikgu terangkan. Kan yang ni kita dapat sudut dia. Contohnya kita bila kita nak cari sudut major ni kita sama juga, kita akan bahagi kepada 3. Jadi bentuk dia macam ni. Ini kita tahu 90 darjah. Jadi maksudnya kita kena cari sudut ni, kena cari sudut yang ni. Kan? Jadi sudut yang ni semua sekali adalah 90 darjah. Sama juga, step yang sama, X kita tahu 30. Jadi nak cari yang selebihnya, yes betul, kaedah yang sama. Selebihnya kita akan buat 90 tolak 30. Jadi kita akan dapat 60. Jadi yang ni adalah 60. Yang ni tengok Y kita dapat apa tadi? Y tadi 45. Jadi theta ni
90 tolak 45 dapat 45. Jadi tambahlah 45 tambah 90 tambah 60. Dapatlah sudut meja. Ataupun nak senang korang buat je sudut minor dulu, dapat 165 kan. 360 tolak je 165. Dapatlah sudut meja. Kan? Sudut pula. Sektor. Dapatlah sektor meja. Sebab sektor meja ni selebih dia kan. Minor kita dah dapat kan. Jadi semua sekali sudut 360. 360 tolak je lah 165. Dapatlah berapa kan. Dapat berapa tu, itulah sudut. Itulah sektor meja. Okey? Boleh? Faham? Okey, seterusnya nombor 4. Kita tengok nombor 4. Dia kata rajah di bawah menunjukkan dua segitiga bersudut tegak JKL dan JMN. MNP ialah garis lurus dan JL sama panjang dengan LM. Okey, dia kata JL ni sama panjang dengan LM. Diberi sin sudut LJK adalah 4/5. Cari nilai bagi cos theta. Okay, theta tu dekat mana? Okay, cikgu try lukis dulu. Tapi biasalah cikgu lukis tak lawa sangat. Nak lagi lawa korang tengok je lah terus dia punya soalan. Okay, jadi theta tu dekat sini. Ini adalah theta. Panjang ni adalah 5 cm. Dia kata ini kita ada J, kita ada K, kita ada L. Kita ada 8 kat sini, M. Dia kata L dengan LJ dengan LM sama panjang. Kita ada N kat sini, kita ada P. Alright. Dia kata sin. Sin sudut LJK. LJK. Maksud dia mana? LJK. Maksudnya sudut ni yang ni. Theta ni dia kata 4/5. Okay, sin apa dia? Opposite dengan hypotenuse. Opposite mana? Ini adalah opposite. Sebab ni 90, jadi ini adalah hypotenuse. Okay, 4/5. Okay, macam mana nak buat? Sekarang ni kita boleh buat macam mana? Kalau dia kata, kan O kita 4 kan? Kat sini dia kata 4/5. Tapi kat sini ditulis sebagai 8. Jadi maksudnya kita kena buat apa? 4 darab 2 dapatlah 8. Jadi H ni sebenarnya apa dia? 5 darab 2. Jadi sebenarnya H ni adalah 10. Kan? Sebab ini adalah ratio, nisbah kan? Dia akan tulis 4/5 tapi kalau dekat gambar tu dia kata 8, maksudnya kena darab 2. Bila kena darab 2, semua sekali kena darab 2. Jadi hypotenuse kita 5, tapi dalam keadaan sebenar dia adalah 5 darab 2, iaitu adalah 10. Jadi panjang JK adalah 10. Sekarang ni kita nak kena tahu panjang LJ. Sebab apa kena tahu panjang LJ? Sebab apa soalan dia nak cos theta. Theta ni kita kena gunakan theta yang dalam ni barulah, dan theta yang dalam ni barulah dapat theta ni. Sebab theta dalam ni adalah sudut rujukan. Ni adalah sudut rujukan. Ingat sudut rujukan. Sebab sudut rujukan ni dalam tajuk ni penting. Okay, jadi JK kita adalah 10 cm. Kita nak tahu LJ. LJ adalah, macam mana nak tahu LJ? Kita akan gunakan square root. Okay, sebelum tu lah. Ingat lagi tak Pythagoras theorem? A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. A ni apa dia? A ni adalah hypotenuse. Tapi sekarang ni kita nak LJ. Jadi bila kita nak LJ ni, LJ dia akan jadi macam ni. Okay, salin je yang cikgu buat ni. Jadi LJ kita akan dapat 10 kuasa 2 tolak dengan 8 kuasa 2. Okay, tekan ke kereta. Yang ni cikgu dah siap kira-kira kan. LJ kita dapat panjang dia adalah 6 cm. 6 cm. 6 cm. Okay, jadi LJ dia kata sama panjang dengan LM. Jadi maksudnya LM pun 6 cm. Bila LM 6 cm, LJ 6 cm, maksudnya jumlah semua sekali berapa?
Jumlah semua sekali adalah 12 cm. Ini 12 cm. Okay, jadi cikgu besarkan sikit skrin. So, jalan kiri dia panjang. Jadi sekarang ni segitiga yang terbaring ni kita dah dapat macam ni. Okey, theta ni yang kita nak cari. Kita dapat ni 5, ini panjang dia adalah 12. Daripada mana 12 tadi? LJ tambah LM tadi. Jadi 12 dengan 5. Kan? Okey, kita nak cari theta ni. Sebelum tu kita akan gunakan sudut rujukan. Sudut rujukan. Okey, sekarang ni tengok balik. Soalan nombor 4 kan? Okey. Jadi cos. Kalau kita tengok ini adalah 5, 12. Jadi bila kita nak gunakan sudut yang ni, O dengan ini adalah 90 darjah. Jadi sudut ni opposite dia ini, H adalah ni, ini adalah A. Ini adalah adjacent sebelah kanan lah kan. Jadi kalau kita tengok O dengan A, kita boleh pakai apa? Kita boleh pakai tangent. Pakai tangent kan. Jadi O dengan A tangent theta sama dengan 12 bahagi dengan 5. Theta adalah tan negatif 1, 12 bagi 5. Jadi theta kita akan dapat satu nilai. Okey, sebelum tu tengok dulu. Alright, kalau tengok jawapan dia bukan dalam sudut bukan dalam sudut. Okey, jadi kita kena perbetulkan jalan kiri kita. Okey, buat lagi sekali. Tengok balik soalan, dia kata nak tahu nilai cos theta. Okey, dia bukan nak tahu sudut theta. Jadi bila cos theta kita kena gunakan apa? Cos theta adalah A bahagi dengan H. Maksudnya kita kena tahu nilai H ni dulu. Berapa nilai H ni? Jadi H ni kita nak tahu, H ni kita boleh dapat dengan 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Okey, jadi kat sini cikgu dah kira siap-siap, kita dapat H adalah 13. Jadi H ni adalah 13. Jadi bila kita nak tahu cos theta apa dia? Cos theta adalah A bahagi dengan H. Jadi cos theta adalah A bahagi H sama dengan A kita adalah 5, H kita adalah 13. Tetapi ingat sebab ini adalah sudut rujukan kita, and then sudut rujukan kita dekat mana? Dekat sisian kedua, kuadran kedua. Sebab apa kuadran kedua? Sebab dia dah lebih daripada 90 darjah. Jadi bila dah lebih daripada 90 darjah, kita kena tulis dia sebagai negatif. Sebab cos dekat kuadran kedua nilai dia adalah negatif. Jadi jawapan dia adalah negatif 5/13. Tengok jawapan. Negatif 5/13, jawapan dia adalah D. Jawapan dia adalah D. Okey tak? Faham tak? Ada yang tak faham? Boleh tanya. Mungkin agak confused sikit kan? Sebenarnya tak confused sangat pun. Just ingat balik pasal sudut rujukan tu. Macam cikgu cakap, dia akan tanya pasal sudut rujukan ni. Okey, untuk soalan nombor 4. Okey, kalau tak ada masalah kita sambung. Soalan nombor 5. Kalau tak faham kita boleh, jangan risau. Jangan malu. Soalan nombor 5. Tengok soalan nombor 5. Ada soalan tanya? Sebabnya cikgu agak laju sikit sebab kita ada sejam ni kan, takut tak sempat. Tapi kalau ada soalan cikgu boleh je jawab, jangan risau. Soalan nombor 5 dia kata dalam rajah di bawah PST dan QRS ialah segitiga bersudut tegak. Kan? Memang dalam tajuk ni kita akan tengok segitiga banyak. Kalau tak segitiga kita tengok bulatan. Macam tu. Jadi diberi sin Y sama dengan 8/17. PQ sama panjang dengan QS. Hitung panjang dalam cm RS T.
Alright, jadi soalan nombor 5 ni kita salin dulu segitiga dia, lukis dulu. Alamak. Okey, jadi ada segitiga besar kat sini. Kita ada segitiga kecil kat sini. Kita ada 17, kita ada R kat sini, kita ada S, kita ada T, kita ada Q. Kita ada P kat sini, kita ada sudut kat sini adalah 33 darjah. Kita ada kat sini sudut dia adalah Y. Okey, apa lagi? Dia kata PQ dengan QS sama panjang. Diberi sin Y sama dengan 8/17. Okey. Sin apa dia? OH. O bahagi dengan H. Jadi ini adalah hypotenuse. O dia adalah QS lah maksudnya. Jadi sini adalah 8. QS adalah 8. QS adalah 8. Daripada mana kita dapat? Kita dapat daripada O tadi tu. Kita dapat daripada sini. Kan? Opposite. Maksud dia opposite. Jadi QS kita tahu 8. Jadi panjang TS ni, sebab PQ dengan QS sama panjang. Jadi TS panjang dia adalah 8 tambah 8 sama dengan 16. Okey. Tulis semua maklumat yang kita boleh tulis dulu. Jadi tengok lagi apa yang kita boleh dapatkan maklumat. RS, kita boleh tahu RS. Panjang RS sebab 8, 17 dah ada. Jadi nak tahu RS, panjang dia adalah punca kuasa 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Kita akan dapat panjang dia adalah 15 cm. Okey, jadi panjang RS adalah 15 cm. Sekarang ni kita nak tahu apa lagi? Kita dah tahu PS. Kita nak tahu ST pula. Kita nak tahu ST pula. ST ni berapa panjang dia? Jadi kita boleh gunakan apa? Kita boleh gunakan tangent. Tangent 33 sama dengan TS bahagi dengan ST. Towa, yes, betul. Tangent 33, cikgu sambung sebelah ni. Tangent 33 TS bahagi ST. Tangent 33 sama dengan PS berapa panjang tadi? Panjang dia adalah 16. ST yang kita nak cari. Jadi bila nak cari ST ni pergi kanan, yang ni pergi turun bawah. Jadi ST kita akan dapat 16 bahagi dengan tangent 33. Okey, tekan kiri kita. 16 bahagi tangent 33. Alright. Jangan lupa buat kurungan. Kalau tak nanti dapat macam tu lah. Syntax error. Dapat 24.64. Jadi ST panjang dia adalah 24.64 cm. Okay, bila kita dah dapat ST, kita dah dapat RS. Sebab soalan dia nak panjang RST. Kan, tengok balik soalan. Soalan dia kata, hitung panjang dalam cm RST. Dia suruh hitung panjang RST. Jadi panjang RST, tambah je lah RS dengan ST. Maka RST adalah, mana RS kita tadi? RS tambah ST sama dengan 15 tambah 24.64. Akhir sekali kita akan dapat jawapan dia adalah 39.64 cm. Jawapan dia adalah D. Untuk nombor 5 jawapan dia adalah D. Okey, ada soalan? Jadi jawapan nombor 5 adalah D. Kenapa pakai tan? Okey. Kenapa kita pakai tan? Sebab kita nak tahu ST. Jadi kalau tengok segitiga yang ni, PS kita tadi dah dapat 16. Sudut kita dekat sini. Jadi kita nak cari yang ni, kan? Jadi bila nak cari yang ni, kena pakai tan sebab apa?
theta ni kita ada, tengok maklumat kita ada O dengan A. Ini adalah hypotenuse. Jadi apa yang ada O ada A? Kita ada soh, cah, towa. Yang ada O dengan A adalah T saja. Jadi gunakan tangent theta sama dengan O bahagi dengan A. Sebab apa? Maklumat yang kita ada tu melibatkan O, melibatkan A. Sebab tu kita pakai tangent. Faham tak? Okey tak yang bertanya tadi tu? Okey ke? Azram. Azram ke nama kamu? Okey, kenapa kita pakai tan tadi? Faham? Faham jadi ingat ni lah. Yang ni cara cikgu hafal lah. Soh, cah, towa. Sebab dulu cikgu belajar dalam bahasa Inggeris kan. Kalau korang yang belajar bahasa Melayu tu agak-agak macam ni korang hafal? Untuk trigono ni. Boleh tulis dekat chat. Cikgu nak tahu juga kan. Macam mana korang belajar hafal. Soh, cah, towa tu kalau dalam bahasa Inggeris kan. Sebab O tu opposite. A tu adjacent. Maksud dia sisi. H tu adalah hypotenuse. Macam ni? Korang macam mana cara hafal dia? Untuk trigono tu. Boleh tulis tak dekat chat? Cikgu nak tahu. Tak ada Okay, jadi itu kita sampai soalan 5 untuk hari ni. Tapi sebenarnya kita dah habis lah untuk tajuk trigono ni. Jadi sekarang pun dah pukul 10. Jadi kita tamatkan kelas kita setakat ni. Kita habiskan sampai soalan 5 ni. Jadi korang bolehlah sambung soalan paper 1 dengan paper 2 tu. Kan? Kalau ada soalan bolehlah. Kalau nak tanya cikgu pun boleh tanya kan. Okay, jadi untuk next week kita mungkin sama ada kita sambung yang ni ataupun kita sambung bab 7. Nanti cikgu akan tengok dulu bahan. Okay, jadi itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum dan selamat malam, selamat petang lah kan. Okay, jadi kita jumpa lagi next week. Okay, itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama.